Okey, kita start sekarang Alright. For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Investing in shares today can be your gateway to financial freedom. To participate in the stock market, you need to open a CDS and a trading account. Here's a quick guide to help you open these accounts. A CDS account. CDS or Central Depository System account is fully owned and operated by Bursa Malaysia Depository. It keeps a record of the ownership and movement of shares traded on Bursa Malaysia. Simply put, when you buy stocks, shares are credited to your CDS account, and when you sell stocks, they are debited from your CDS account. In addition to a CDS account, you also need to open a trading account with a broker. A trading account is used to place your buy or sell orders in the stock market. Let us show you how to open a CDS account and a trading account in 3 simple steps. Step 1. Access Bursa Malaysia website and choose from any of the licensed stockbrokers listed on the website to open an account. Step 2. Once you have identified your preferred stockbroker, bring along your identity card and your bank documents to the stockbroker's office for verification. Step 3. Look out for a confirmation notice from Bursa Malaysia in your mailbox in the next few days. This mail will provide you with all your account details which you will use every time you trade. If you are new to the market and would like to learn the fundamentals of stock investing, please visit www.bursamarketplace.com. That's it! With these 3 easy steps, you are ready to start investing in the stock market and move towards achieving your financial freedom. Open your CDS account and trading account today. Happy investing!
Okey. Hai semua. Selamat datang ke webinar kita pada malam ini. Saya Syaz, merupakan moderator anda untuk malam ini dan akan bersama anda sepanjang webinar ini dijalankan. Okey, kejap ya. Saya akan share slide dahulu, terlebih dahulu. Okey. Tajuk webinar kita pada hari ini iaitu merupakan bina trading berjaya melalui trend perubahan harga. Okey, buat pengetahuan semua, ini merupakan webinar kita yang webinar ICM series iaitu Islamic Capital Market dan webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Live Champs Sdn Bhd. Terima kasih kepada semua di atas kesudian anda untuk meluangkan masa dalam menyertai webinar kita pada malam ini. Semoga banyak ilmu baharu yang anda akan perolehi daripada sesi ini. So, sebelum tu izinkan saya untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab segala keputusan yang dilakukan dari perdagangan segala keputusan pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, sebelum kita mulakan webinar kita pada malam ni, kita akan mengenali latar belakang kita punya speaker pada hari ini, iaitu Encik Zafri Azizan. Beliau merupakan co-founder untuk Lami Academy dan mempunyai pengalaman dalam trading sejak 2014 dan beliau juga mempunyai tontonan Facebook Live sebanyak 340,000 penonton. Okey, beliau sangat mempunyai banyak pengalaman dan pandai sangat seronoklah kalau setiap kali orang ketanya, okey bila Encik Zafri Azizan punya next slot kan? Hari ni kita dapat Encik Zafri Azizan lagi. Okey, semoga banyak input yang anda perolehi pada malam ini. Okey, saya akan paskan webinar ini kepada Encik Zafri. Encik Zafri boleh mulakan. Okay, thank you so much Syaz. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, bertemu lagi kita pada session di dalam ICM webinar. Alright, so apa khabar korang? Apa khabar semua? Macam mana korang punya trading plan sepanjang puasa ni? Adakah korang fokus kepada trading ataupun korang lebih kepada mungkin ada orang, setengah orang kan, dia jenis yang dia nak, mungkin masa puasa ni dia nak cuba cari duit raya sebagai contoh kan, duit raya. And then lepas tu ada setengah orang juga dia jenis yang macam okay tak apa, time puasa ni aku cuba nak beribadah sebagai contoh. Mungkin ada juga setengah orang dia cuba nak balancekan benda tu. So dia ibadah at the same time dia belajar juga. Sebab nak bagi tahu dekat korang, bila kita belajar ni pun salah satu ibadah, okay? So adalah orang kata poin-poin pahala dia dekat situ, right? Okay. Alhamdulillah, thank you so much. Okay, sekejap bagus, masih belajar. Puan Zunaida, okay. Tuan Syaril, okay, semua okay? Contoh okay je, 4 orang je, 5 orang je reply ni. Yang lain okay ke tak ni? Okay ke okay ni? Alright, okay, Alhamdulillah, okay, thank you so much. Okay, alright, okay, pertama sekali saya nak panjatkan rasa syukurlah kepada kehadrat ilahi sebab kita dipertemukan pada sesi kita yang sesi ICM dah banyak kali kan, lebih daripada 10 tak silap saya. Dah 20 kot, 20 event daripada bulan Mac hari tu kan sampai sekarang. So Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada session malam ni. Siapa yang first time join session ni bersama saya? Ada tak? Okay, saya dah kenalkan diri tadi kan. Ada yang first time tak? Ada yang first time kenal saya tak? Okay, siapa yang first time? Yang second time tak payahlah type. Okay, tak, gurau. Okay, alright. Okay, so siapa di sini yang ada pengalaman dia okay, di bawah setahun dan siapa di sini pengalaman dia lebih daripada setahun? Yang bawah setahun boleh tolong komen bawah setahun.
Yang lebih daripada setahun boleh komen lebih daripada setahun lah. Okay. Newbie, bawah setahun, 4 bulan. Tuan Nasharuddin. Okay, lebih. Puan Azlina. Alright, salam DJB. Okay, bawah setahun. Alright, ramai yang bawah setahun Alright. No, bawah setahun. Okay, memandangkan nama yang bawah setahun. Okay, nak bagi tahu dekat korang. Sebenarnya session kita pada malam ni lebih kepada technical Technical bermaksud di sini kita nak ceritakan tentang macam mana cara kita nak baca chart. Okay, sebenarnya chart tu dia ada dia punya movement tau. Dia ada movement dia. Lepas tu dia ada dia punya orang kata behavior dia sebagai contoh. Sebab daripada chart tu lah kita boleh tengok sebenarnya perangai-perangai trader ataupun perangai-perangai investor. Bagi trader yang kita cerita tentang saham lah tentang saham. So kita boleh baca sebenarnya behavior investor ataupun kita panggil sebagai keputusan-keputusan yang trader selalu buat lah. Okay, so that's why lah kenapa orang kata price tu kadang-kadang dia naik, tiba-tiba kenapa dia jatuh, kenapa dia naik. Okay, daripada situlah kita boleh baca menggunakan chart lah ataupun ramai orang dia panggil benda ni sebagai graf kan. Okay, tak apalah, graf ataupun chart perkara yang sama lah. Alright, okay. Boleh tak saya nak tahu satu benda lagi? Apa strategi trade yang korang gunakan ataupun yang menjadi favoritism lah bagi korang? Ada tak? Okay, siapa yang gunakan indikator? Dia memang rely on indikator kat dalam ni. Okay, sebab kita punya session ni malam ni lebih kepada naked chart lah. Bukanlah naked chart, kita panggil sebagai trend lah. Okay, kita panggil sebagai trend sebab kita nak lihat benda ni daripada banyak benda kita nak lihat yang boleh dikatakan based on indicator saya tak pasti, tapi apa yang saya dapat lihat so far dah bertahun-tahun saya dalam trading ni memang tak ada indikator yang kita nak determine bahagian support and so on. Nak dikatakan bahagian support tu tentang indikator ada, cuma benda tu cuma sebagai kita panggil sebagai apa ni? Sebagai perumpamaan saja, sebagai contoh Fibonacci lah, apa lagi? Moving average. Okay. So far saya hanya tengok kepada fundamental analysis. Okay, betul. Belum pernah on trading. Okay, it's okay. EMA 2150. Okay, untuk cari death cross dan golden cross lah kan. Okay, alright. Okay, so siapa di sini dia ada masalah selalu terbeli di kawasan pucuk? Ada tak? Okay, baik mengaku sekarang. Okay, baik mengaku sekarang. Saya nak mengaku jugalah, saya pernah terbeli juga dekat pucuk. Dululah, before, masa apa ni, masa tahun dulu-dululah, awal-awal kan. Kita terbeli dekat atas disebabkan oleh mungkin sebab saya nak cerita sikit saya nak ceritakan sedikit benda yang sangat penting sebenarnya. Okay, mungkin ada orang bagi korang yang memandangkan ramai yang trader baru dekat dalam ni. Okay, saya nak cerita benda ni. So sedikit sebanyak dapat apa ni? Dapat memberi korang idea dan kalau boleh tolong take note benda ni supaya korang tak buat benda ni, right? So apa yang berlaku masa tu? Okay, saya banyak bermacam-macam saya belajar. Saya belajar tu, saya belajar ni, saya belajar fundamental lah. Untuk fundamental, untuk pengetahuan korang, saya memang background ini in accounting. So kita bab fundamental nak baca report semua tu memang kacang je lah. Okay, memang kita tahulah benda tu. So saya baca ni, and then apa yang berlaku dekat saya time tu, bila saya rely on satu benda je, apa yang berlaku time tu, saya pun macam, fundamental bagus kan, kenapa dia punya market price tu tiba-tiba jatuh ke bawah? Kita pun jadi macam, dari sana kita rasa macam there must be something wrong sebenarnya. Okay, bukan fundamental je aku kena belajar. Banyak benda lagi. Sebagai contoh, saya belajarlah benda ni tak jadi. At last apa yang saya jumpa adalah benda yang betul-betul orang kata yang bagi saya setiap trader, semua trader wajib tahu benda ni. Alright, sebelum dia nak pergi dekat bahagian indikator. Okay, alright. Sebab bukan apa? Sebab daripada apa yang saya belajar. Okay, take note tentang naked chart lah sebenarnya, especially. Naked chart ni merupakan basic di dalam kita nak baca dalam apa ni kita panggil sebagai, kita nak baca dekat chart lah ataupun kita nak tengok movement price. Macam sebagai contoh korang trader kan. Korang trader, so bila korang ni trader, so adalah penting untuk, mungkin contoh korang lebih cenderung untuk menggunakan fundamental analysis. Okay, FA lah kita panggil. Okay, mungkin bagi korang TA tu susah, tapi percaya cakap saya. Okay, percaya cakap saya. Repetition is the mother of success. Selagi kita tak, okay, kita belum lagi mula, kita belum lagi belajar. I mean like macam kita belum lagi practice benda ni, tapi kita dah assume macam-macam. Kita kata benda ni susah lah, apalah. Walhal kita belum try lagi, kita belum cuba lagi. Right? Kita belum lagi practice benda tu, right? Okay, so that's why pentingnya untuk kita melakukan practice setiap masa. Okay, boleh ke boleh ni? Right? Berapa ramai yang setuju?
Okay. Alright. Okay. So saya nak bagi satu benda lagi. Okay, sebelum kita nak masuk dekat dalam kita punya session malam ni, saya nak bagi tahu yang mungkin penyampaian saya ni agak berbeza sedikit daripada korang punya pengalaman yang lain, sebab saya lebih kepada, kalau boleh saya nak session kita ni tak stress tau. Saya tak nak korang berkerut dahi sangat. Saya nak korang kalau boleh korang dapat faham dengan bahasa mudah yang saya cuba sampaikan. Alright? Boleh ke boleh ni? Okay, berapa ramai yang boleh? Berapa ramai dah ready? Okay, berapa ramai dah ready ni? Sebab saya suka andaikan dalam majlis ilmu ni sebenarnya, alright, umpama kita nak naik kapal. Okay, umpama kita nak naik kapal. So, kita nak naik kapal ni daripada KL nak pergi JB kan, pergi Johor, contoh, Syaz orang Johor kan. Okay, kita ambil contoh Johor lah. Okay, daripada kita nak naik kapal, KL pergi Johor, and then pastikan bila kita naik kapal tu, kita sampai ke Johor. Okay, analogi dia adalah bila kita nak naik kapal daripada KL pergi Johor, make sure kita sampai ke Johor. Maksud dia, pada malam ni, make sure korang dapat sesuatu, right? Kita punya pelajaran malam ni, make sure korang dapat sesuatu. Sebab ilmu datang kepada 3 perkara tau. Yang pertama adalah, bila korang belajar, menuntut malam ni, korang akan dapat ilmu yang korang belajar lah. And then second thing is, korang akan dapat idea daripada apa yang korang belajar. Sebagai contoh, lepas habis session ni, korang akan ada sesi Q&A, so jangan keluar terus. Korang boleh belajar lagi. And then yang ketiga adalah korang tak dapat apa-apa. So pastikan korang jangan jadi orang yang ketiga ni. Jangan sampai korang tak dapat apa-apa. Rugi malam ni. Alright? Okay, so siapa dah ready? Dah ready boleh tolong komen dah ready. Cepat, laju-laju. Okay, laju-laju, cepat. Saya perlukan energi korang. Cepat. Okay, saya nak exercise ni, exercise. Okay, tak, gurau. Alright, so jom kita tengok apa yang kita nak sampaikan. Okay, siapa yang familiar dengan trendline dekat dalam ni? Boleh tak korang share? Apa yang korang faham tentang trendline? Okay, kejap Syaz nak minta tolong stop sharing jap. Okay, thank you so much. Okay, siapa yang familiar dengan trendline? Mungkin ada yang familiar, mungkin ada yang ini merupakan pembelajaran dia yang dah berkali-kali, tapi sebab dia nak belajar lagi. Alright. Okay. So saya nak cerita sedikit lah tentang kepentingan untuk trend ni. Sebenarnya trend ni sebenarnya untuk kita tengok sebenarnya, untuk kita faham yang pergerakan-pergerakan di dalam market tu. Sebagai contoh, macam ada jenis orang sebenarnya, masalah dia kenapa dia terbeli dekat pucuk adalah disebabkan oleh dia tak faham sebenarnya movement market tu. Yang dia tahu sebenarnya, yang dia nampak mungkin masa harga tengah naik, mungkin akan continue naik lagi sampai bila-bila. Tak benda tu salah Okay, kalau korang ada pemikiran macam tu, tolong buang. Okay, sebab kenapa? Sebab di dalam market ni sebenarnya dia ada naik turun dia. And sometimes dia boleh buat correction ataupun reversal price lah, yang menentukan dia punya harga tu mungkin daripada uptrend pergi downtrend sebagai contoh. Right, so saya nak share sedikit tentang kepentingan untuk kita melihat trend pasaran ni. Okay, alright. So of course lah, untuk kita tengok apa kepentingan untuk kita lihat trend pasaran ni, untuk kita lihat keadaan pasaran ni. Adakah dia berada dalam keadaan menaik ataupun dia dalam keadaan menurun. So sebagai contoh, daripada trend ni, apa keputusan yang kita boleh buat? Siapa boleh share? Siapa boleh share? Apa keputusan yang kita boleh buat? So contoh kan, kalau kita nampak dekat trend ni, kita nampak dia tengah downtrend. Ini dalam saham dalam saham. So saya nampak trader futures dekat dalam ni, dalam saham. So maksudnya dalam saham kita kena beli bawah, jual atas. So kalau market time tu tengah berada dalam keadaan jatuh, of course kita akan apa? Of course kita akan stay away from the market kan, betul? Alright, itu sebagai contoh lah. Alright, so itu yang pertama. And then yang kedua pula adalah untuk kita lihat sebenarnya isyarat perubahan arah melalui trend, yang juga dipanggil sebagai support dan resistance. Betul, jangan beli Puan Azlina, thank you so much. Okay. And then yang ketiga pula adalah untuk membantu kita buat keputusan jual beli lah. Of course, dalam trading, dalam jangka masa panjang ataupun pendek. Sebab dalam trendline ni dia ada 3 pecahan sebenarnya. Okay, so kita akan go through lepas ni. And then yang keempat adalah untuk kita menentukan arah pasaran dalam jangka masa panjang ataupun pendek. Alright, so basically ada 3 arah trend sebenarnya, okay. Yang pertama adalah uptrend ataupun kita panggil sebagai trend menaik lah. Alright. And then yang kedua adalah downtrend ataupun kita panggil sebagai trend menurun. And then yang ketiga adalah, siapa boleh tolong jawabkan? Okay, siapa boleh tolong jawabkan? Korang okey tak ni? Ke penat berpuasa ni? Okay tak? Sideways, betul. Alright, yang ketiga adalah sideways ataupun orang panggil market flat. Okay, FLAT. Flat ataupun trend mendatar. Okay, dia ranging dia tu dia macam tu je. Tak apa, nanti kita akan tunjukkan dekat dalam
dalam chart. Okay. So yang pertama kita nak tunjukkan layout uptrend macam mana. So ini sebagai contoh uptrend sebagai contoh uptrend kita nak tengok. Okay, ini yang kita panggil sebagai support trend line lah. Alright. And then yang kedua pula adalah market downtrend. Kalau downtrend kita nampak basically kita akan plot daripada atas lah trend line tu. Right, ini yang kita panggil sebagai resistance trend line lah. Alright. And then yang ketiga adalah market sideways. So sideways ni senang cerita cara kita nak tengok dia punya ranging tu lah, ataupun kita panggil sebagai range, dia punya kenaikan dan penurunan tu berada di kawasan yang lebih kurang sama ataupun terdekat lah. Macam contoh dekat dalam ni. Dapat nampak tak screen? Dapat nampak tak? Okay, ini sebagai contoh lah. Alright, untuk kita tengok market. Alright. Okay. Ini sebagai contoh lah kita gunakan sebagai untuk kita lihat sebenarnya. Untuk market sideways ni kita akan plot basically support dan resistance sebab adalah reason dia nanti kenapa. Sebab ada orang bila dia nampak market tengah sideways, okay, dia panggil benda ni sebagai mesin ATM. Ada yang tahu tak kenapa kena panggil mesin ATM? Mesin ATM sebab adalah reason dia, nanti saya bagi tahu. Right? Okay. So dia sebenarnya so far okay tak? Semua okay? So far yang lain okay? Sampai sini okay? Okay, alright, thank you so much. Adakah saya terlalu laju? Ataupun saya terlalu lambat, perlahan? Okay, nak saya perlahankan sedikit? Macam mana? So far okay? Alright, okay, thank you so much. Okay, so tadi kita dah go through dekat dalam mana ni? Dekat dalam 3 jenis trend kan. Trend ada 3. So uptrend, downtrend dan juga sideways ataupun flat ataupun mendata lah. Alright. Okay. So daripada ketiga-tiga benda tu pula, okay, dia ada 3 lagi pecahan di bawah. Okay, dia ada 3 lagi pecahan di bawah. So bermaksud di sini dalam uptrend tu dia ada 3 pecahan. Lepas tu dalam downtrend pun ada 3 pecahan. Lepas tu dalam sideways pun dia ada 3 pecahan. Alright. So saya nak tunjukkan. Okay. So klasifikasi yang pertama adalah major trend. Okay, major trend ni adalah ini cerita tentang time frame So mungkin ramai orang dia tertanya-tanya kan, apa time frame yang sesuai ni sebenarnya aku nak gunakan untuk aku gunakan method tu, method ni dan method ni kan. So inilah sebagai contoh dia. Yang pertama adalah major trend. Major trend ni yang kita akan gunakan di dalam time frame monthly dan weekly. Alright. Yang kedua adalah intermediate trend. Intermediate trend adalah kita akan gunakan di dalam time frame daily lah. Okay. Ada yang nak tahu tak kenapa 4 jam kita tak gunakan 4 jam? Okay. Di dalam market bursa tidak sesuai lah kita gunakan 4 jam sebab setiap satu candle tu kalau kita gunakan 4 hours, okay. Kalau kita gunakan 4 hours, so bermaksud setiap cycle sehari ada dalam 6 jam setengah je kan. So bayangkan 4 jam pertama satu candle, lagi 2 jam setengah yang second pula adalah candle yang boleh dikatakan tak complete 4 jam lah. So that's why tak sesuai. So untuk saham intermediate trend kita akan gunakan dekat daily time frame. And then yang ketiga adalah near term trend ataupun kita panggil sebagai short term trend lah. Okay, short term trend ni kita akan gunakan 1 hour and below lah. So 1 hour and below ni dia agak sesuai bagi trader yang kita panggil trader yang intraday, and then mungkin scalper. Okay, scalper ni dia akan cari market yang high in volatile. Lepas tu dia akan tengok time frame yang kecil lah, mungkin dalam 5 minit sebagai contoh. Macam kalau kita tengok dekat few markets kan, ada few markets yang super volatile yang sebelum ni, macam DNAX sebagai contoh kan. Ini contoh yang sebelum ni based on kita punya case tadi, kita tengok DNAX, even kita buka dekat chart seminit pun kita boleh tengok dia punya candle panjang besar-besar macam tu. Okay. Alright, so saya nak tunjukkan sebenarnya. Ini sebagai contoh. Kita nak tengok layout major time frame lah. Okay, ini di dalam weekly time frame. So, ini saya ambil contoh Supermax Ini contoh je contoh. So, ini yang kita dapat nampak. Kalau based on apa yang kita nampak dekat dalam time frame yang besar ataupun long term ataupun major trend, okay, kita dapat nampak yang trend dia sekarang berada dalam keadaan downtrend. Okay, lepas tu bila kita cuba tapis lagi, kita buka lagi pula dekat dalam daily time frame pula. Bila kita tengok dekat daily time frame pun sama, kita nampak okay, market masih
masih lagi berada dalam keadaan downtrend ni. Okay, and then yang ketiga, bila kita cuba tapis lagi dekat hourly, kita buka dekat hourly lagi, kita dapat nampak, okay, alright, untuk hourly, kita dapat nampak market tengah berada dalam keadaan sideways. Alright, so bila kita gabungkan ketiga-tiga benda ni, okay, of course, bila kita buka dekat dalam chart kan, okay, bila kita buka dekat dalam chart tu, kita dapat nampak yang, of course lah, kita akan selalu tapis tau. Bila kita nak plot benda ni, kita akan selalu tapis. Kita akan buka dekat dalam weekly kepada daily, and then kita akan buka kepada hourly ataupun below lah. Alright, bagi saya, kalau saya selalu gunakan hourly ataupun 30 minutes. Ada jenis orang, dia biasa gunakan 15 minutes, terpulang. Okay, yang penting kita tahu nak classifykan benda tu. Kita tahu nak gunakan benda tu di mana major trend dia, di mana dia punya intermediate ataupun di mana dia punya shorter term. Okay, alright. So inilah sebagai contoh dia kalau kita tengok. Okay, so dalam keadaan bila kita buka chart tu semua, so ini yang kita dapat lihat sebenarnya. Awal-awal kita plot untuk major, kita nampak memang masih downtrend. And intermediate pun kita nampak masih downtrend. And then lepas tu untuk shorter term period pula, kita dapat nampak, okay, market tengah berada dalam keadaan sideways. Okay, alright, so far okay tak? So far tentang apa ni? Tentang tapisan yang kita panggil tadi. Okay tak? Boleh dapat tangkap tak so far? Okay, dapat tangkap Alright, thank you so much. Okay, alright. So, okay. So saya nak share sedikit tentang cara kita nak plot trend line So saya akan tunjukkan dekat dalam saya akan tunjukkan dekat dalam slide dulu. Daripada slide nanti saya akan lepas tu saya akan cuba tunjukkan dekat dalam chart pula. Alright. So cara plot trend line ni, okay. Untuk trend line ni senang je. Bila kita nampak market di tengah move menaik ke atas kan, macam ni contoh kan, nampak dia tengah move atas, so kita akan plot benda yang kita panggil sebagai apa? Sebagai support trend line lah. Okay, so minimum requirement dia adalah dia kena touch at least 2 candle. Okay, minimum 2 candle lah, lowest candle ni kena bertemu. Okay, 1 dan 2, and then baru kita akan plot. Okay, kita akan plot benda ni. Ini sebagai contoh. Okay, so saya nak tunjukkan dekat dalam chart Okay, alright. Okay, harikan chart. Okay. Okay, semua dapat nampak chart Kalau dapat nampak, boleh tolong komen dapat nampak. Okay, so saya nak tunjukkan untuk market uptrend lah. So kita ambil contoh KLCI lah. Okay, kita ambil contoh KLCI. Apa ni? Okay. Okay, so kita ambil contoh macam ni lah. So saya nak share sedikit tentang cara trading, macam mana, mungkin saya nak tunjukkan sedikit semua benda. Okay, katakan sekarang ni kita dapat contoh lah, masa market tengah naik macam ni lah contoh kan. Kita ambil contoh. Kita buka dekat weekly dulu. So apa yang kita dapat lihat dekat weekly, okay. Dekat weekly trend ni sebagai contoh kita dapat nampak yang market tengah berada dalam keadaan uptrend. So kita akan plot. Ingat cakap saya tadi, kita kena plot 2 candles daripada lower ke next lower punya level. So kita akan plot daripada bawah dan kita akan plot dekat level bawah ni. Okay, so ini sebagai contoh. Apa yang kita dapat lihat, market berada dalam keadaan uptrend lah, senang cerita. Okay, senang cerita memang market tengah berada dalam keadaan uptrend. Right, okay. So kita cuba tengok. Okay, kejap mana nak replay tu Alright. Katakan market time ni tengah uptrend. So apa yang kita boleh buat? Siapa boleh share? Masa market kita nampak macam ni, apa yang korang boleh buat sebenarnya? Saya nak tunjukkan dekat dalam KLCI, tapi maksud dia di sini saya nak korang dapat tangkap je. Saya nak korang dapat the idea je dulu. Okay? Korang dapatkan idea dulu, itu yang paling penting. Apa yang korang akan buat sebenarnya bila korang nampak market tengah ada dalam keadaan uptrend? Buy support. Betul? Beli, tunggu di trend line. Okay? Betul? Saya setuju. Okay, session kita malam ni ada 3 orang je. Okay? Alright, okay. Dah lah, gurau. Jangan marah. Okay, jangan marah. Okay, alright. So, kalau apa yang kita dapat lihat sebenarnya, kalau contoh kita nampak market tengah uptrend, of course kita akan buy kan. Bagi contoh, kita akan cuba buy. Bila kita cuba buy sebenarnya, okay, katakan time tu market tengah berada dalam keadaan ni. Okay, saya cuba reversekan sikit Contoh, masa market tengah, katakanlah ada jenis orang, ada jenis trader ni, dia apa ni, masa, okay, mungkinlah masa ni kan, masa market tengah ada dekat level ni, sekejap.
Okay, adakah korang akan terus beli? Okay, kalau saya tanya dekat saya tak akan beli terus tau. Okay, masa contohlah market kan, time tu market tengah berada dalam keadaan ni. Yes, betul. Time ni belum ada trend line lah. Okay, masa ni market tengah dah jalan dah naik atas dah macam ni. Adakah korang akan tunggu ataupun korang akan beli terus? Tidak. Okay, nak tentukan, okay, tukar candle tu ke chart line, boleh tak ada masalah sebenarnya. Okay, tunggu. Betul. Okay, tapi masalah ramai orang, okay, masalah ramai orang ataupun masalah saya sendirilah sebelum ni. Okay, masalah saya sendiri sebelum ni, kita akan, ramai orang macam contoh kan, dia dengar rumors, dia dengar daripada masalah, bukan masalah, dia dengar daripada orang lain, dia dengar daripada grup Telegram yang terlalu ramai, okay, dia join grup Telegram banyak sangat lah. Okay, so dia mengganggu dia punya, apa yang dia belajar sebelum ni, contoh dia dah belajar kan sebelum ni, tapi tiba-tiba disebabkan oleh orang lain punya decision, orang lain punya kajian yang kononnya yang terpower sangatlah, contoh kan, tiba-tiba terkena. Itu yang kita takut sebenarnya. Contoh kita nak cuba buy di area level ni, kita nampak okay, market akan naik ni, contohlah kita nak cuba buy. Masa tu market dekat level ni dia naik, dia jatuh, okay, kita terus nak beli. Okay, tolong elakkan benda ni. Okay, coba bayangkan kalau kita buy di area level ni dan dia semakin jatuh. Itu yang membahaya sebenarnya. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan tunggu confirmation. So, selagi mana yang boleh, kita akan cuba buy di area berdekatan dekat level support ni. Itu yang lebih afdal lah orang kata. Right? Lebih afdal. So, kita akan cuba buy di area support level lah sebagai contoh. Okay, so mungkin orang kata dia naik lagi, naik. Okay, bukan apa, sebab bukan kita nak bagi, orang kata kita nak, kalau boleh kita nak elakkan risiko tu sebenarnya. Okay, sebagai contoh, bila dia dah jatuh dekat level ni, dia dah mula naik dah. So ini sebagai contoh, at least kita dapat kurangkan risiko. Ada jenis orang dia cakap, okay, kan market tengah naik. So kalau market tengah naik, why don't aku just buy je? Boleh, tak ada masalah. Tapi cuba bayangkan, masa kita beli dekat area level ni, okay, kan, ada jenis trader dia ada buat satu benda yang kita panggil sebagai risk management. Okay, risk management. Katakan kita buy di area level ni. Contoh kita terbeli dekat area level ni. Lepas tu kita punya risiko konon lah. Contoh kita nak cut loss dekat level ni kan. Ini sebagai contoh contoh. So kita nak cut loss dekat level ni. Cuba bayangkan. Kita dah lah beli dekat area level ni. Kan, kita dah beli dekat area level ni, tiba-tiba dia jatuh, dia naik. Dan dia jatuh semula tapi dia menaik semula. Cuba bayangkan. Dia naik kan? Dia naik, dia jatuh. Okay, dia jatuh, dah kena kita punya cut loss decision. Lepas tu apa yang berlaku? Dia naik semula ke atas. Itu masalah ramai trader sebenarnya. Masalah ramai trader yang dia terlepas. Alamak, aku terjual awal lah. Alamak, aku terjual tu lah. Aku terjual ni lah. Okay, so itu sebagai contoh. Ini cara kita nak plot trend line. Okay, lama tunggu breakout. Betul. Ini bukan breakout, ini maksud saya, ini tempat yang kita beli tadi. Contoh. Alright. Okay, so macam sekarang ni kita dapat lihat yang untuk KLCI kemungkinan dia dah cuba untuk memberi kita sign of perubahan arah lah. Okay, alright. Ini sebagai contoh untuk kita plot uptrend. So far okay tak? So far semua okay tak? Okay. Okay. Alright. Okay, thank you so much kepada yang bagi dulu respon. Okay, alright. So next kita nak tengok dekat dalam. Saya stop share. Okay, next kita nak tengok dekat dalam. Tadi kita cerita tentang market. Okay, ada yang baru masuk. Alright. So, okay, so tuan tengah halfway lah sekarang. Okay, so tadi kita cerita tentang market uptrend kan. So next kita nak tengok dekat market downtrend pula. Alright, so untuk market downtrend dia sama je macam market downtrend, dia sama je macam market uptrend tadi. Right? So untuk downtrend kita akan tengok daripada chart tu kan. Kita tengok daripada chart, lepas tu kita akan plot benda ni. So kita akan nampak macam okay, dah terang-terang memang market tengah berada dalam keadaan downtrend. So kita akan plot. Okay, sama juga dia punya beza dia adalah kalau market uptrend kita kena plot daripada bawah, okay? Kita kena plot support. Kenapa? Kita kena plot support sebab kita nak tengok perubahan arah tu. Bermaksud kalau dia break trend line yang tengah uptrend tu, bermaksud dia dah bagi kita sign of perubahan arah. Okay, and then yang sama juga kalau market downtrend kita akan plot daripada resistance ataupun kita panggil sebagai trend line, downtrend line lah. Okay, kalau kita plot of course sama juga dia punya minimum
Minimum level, minimum candle kena bertemu 2. Okay, minimum 2. So kita akan plot downtrend line ni. Alright. Okay, so saya nak tunjukkan dekat dalam chart. Okay. Alright. Okay, so kita tengok contoh dekat DNO lah. Okay, DNO. Okay, alright. Kita buka dekat dalam Auli lah contoh. Kita buka dekat Auli Okay. Okay, kita ambil contoh ni lah. Kita ambil contoh. Okay. Alright. Katakan masa ni, masa kita buka dekat Auli kan, contohlah kita trade, masa ni kita trader, kita jadi trader apa? Intraday lah sebagai contoh. Okay. Saya nak bagi korang contoh je dulu tentang time frame, nanti kita akan bincangkan nanti masa Q&A nanti. Alright. Okay, katakan masa ni. Okay, masa ni contoh, masa kita buka dekat Auli, apa yang korang dapat nampak sebenarnya? Market ni tengah berada dalam keadaan uptrend ke downtrend? Okay, jatuh. Okay, betul. So, kita akan plot. Kita akan plot apa? Kita akan plot downtrend line ataupun kita panggil sebagai resistance level. Okay, so sama juga. So, dia punya rules adalah at least kena bertemu 2 candle. Macam contoh ni, saya ambil 2 candle daripada level ni. 1. Okay, sekejap 1 dan 2. So ini di mana saya akan plot benda ni. And then lepas tu apa yang berlaku? Contohlah masa ni kan. Contoh dia jatuh, tapi apa yang kita dapat lihat adalah dia dah meet lebih kurang berapa ni? 1, 2, berapa? 3, 4, 5, 6 kali dia bertemu. So kita boleh katakan resistance dia tu boleh dikatakan kuat lah. Okay, tapi untuk short term, mungkin dalam masa short term tu mungkin dia tak akan dalam masa sehari 2 hari mungkin dia tak akan break lah sebagai contoh. Itu yang kita boleh andaikan. So bila kita nampak. So masa market tengah downtrend ni, kita akan cuba elakkan lah untuk membeli. Bagi trader yang dah beli daripada bawah contoh kan, kita akan tinggalkan. It's okay, kita akan biarkan je. Itu lain case lagi, kita akan pasang stop limit pula. Okay, tapi kalau masa contoh kan, ada jenis trader yang tertinggal kapal lah sebagai contoh. Dia nampak tengah downtrend kan. Tapi masa downtrend ni, dia cuba untuk menangkap sebenarnya. Menangkap reversal tu sebenarnya. Sebab kena ingat, trend line ni untuk kita cuba tangkap reversal sebenarnya. Untuk kita cuba tangkap reversal. Macam contoh kita cuba play. Okay, cuba play sekejap Okay, alright. Okay, dah terlepas dah. Okay, masa ni market tengah masih berada dalam keadaan downtrend. Dia downtrend. Pam, cuba play. Pam, okay. Alright. Tiba-tiba terus dia cuba macam, aku rasa macam nak dia tengah test lagi ni. Okay, tak apa. Aku cuba lagi sebagai contoh. Okay, untuk trading plan, okay, nak cerita tentang trading plan Tentang trading plan pula, okay. Kita kalau boleh kita cuba elakkan untuk kita beli terus. Kenapa? Sebab bukan apa, kita takut memang market time ni dia dah reverse kan, naik pump. Tapi yang kita takut sebenarnya dia cuma test je, lepas tu dia akan jatuh lagi ke bawah. Mana error saya? Okay, dia test je, habis tu dia jatuh ke bawah. Okay, itu yang kita cuba nak elakkan sebenarnya. Okay, so kalau boleh, apa pun kalau kita nak buat decision to entry kan, sebagai contoh, kalau boleh kita kena tunggu candle complete dulu. Right? Okay. So, dengan jelasnya kita tengok, okay, market memang tengah downtrend ni, masih downtrend ni, okay, masih downtrend. So, kita cuba tengok lagi. Kita tengok, okay, pump, jatuh, tengok, pump, okay, alright. So, masa market tengah naik dalam level ni kan, kita akan cubalah contoh, okay, ada yang jenis kaki breakout, so dia akan cuba buy di area level ni, contoh. Mungkin dia akan pasang stop limit lah, right, dia akan pasang stop limit. Okay, sini boleh, sini pun boleh sorry. Saya akan ambil dekat level ni. Okay, antara dua level ni kita boleh gunakan decision untuk kita buy. Tapi apa yang berlaku time tu? Pump dia jatuh. Okay, tak apa, kita cuba play lagi. Alright, kita tengok. Okay, so kita boleh katakan yang DNO ni daripada downtrend, pump dia dah berubah arah kepada uptrend lah. Okay, breakout, pullback entry pun boleh. Okay, pun boleh sebenarnya. Okay, dia ada macam-macam jenis sebenarnya. Okay, macam-macam jenis trader. Ada jenis dia nak buy on dip. Dia nak buy on dip. Dan ada jenis trader dia nak buy on confirmation. Ada jenis orang buy on confirmation ni apa? Buy on confirmation ni dia nak cuba buy on breakout. Okay, contoh.
Alright, tapi sama juga, ada sometimes dia ada win dia ada loss dia juga. So that's why yang paling penting adalah kita kena jaga kita punya trading plan. So sebagai contoh, untuk short term kita nampak, cuba bayangkan kita buy di area level ni RM3.90. So pam dia dah naik ke atas. Betul, buy on depth lebih less risk. Tapi kena ingat juga, kadang-kadang dia ada pros and cons lah. Okay, ada jenis orang dia nak cuba buy on breakout. Okay, dia buy on breakout. Okay, confirmation ni, confirm dia kata confirm, pam dia naik, pam dia jatuh semula ke bawah. So dia terkena. Ada orang jenis dia nak buy on depth. Dia buy on depth, pam kena. Dia buy on depth, jatuh lagi. Dia buy on depth, jatuh lagi. Okay, so that's why apa pun kita punya strategi sangat penting untuk kita jaga. Kita jaga apa? Siapa boleh tolong jawabkan? Okay, siapa boleh tolong jawabkan? Betul, money management. Alright, thank you so much Tuan Syahril. Betul, sangat penting untuk kita jaga money management. Alright, itu yang sangat penting. Bagi saya itulah teknik yang paling holy grail dalam dunia. Okay, sebab kita cerita tentang trading kita tak cerita tentang investing. Investing lain cara lagi kita nak invest. Alright, okay, so ini tentang market downtrend. Okay, market downtrend okay so far. Yang lain okay dapat tangkap? Dapat tangkap? Alright, thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, so next kita nak move kepada market sideways ataupun market mendata lah. Right? Okay, so next kita nak tengok tentang market mendata. Okay, siapa yang suka dengan market flat? Okay, siapa yang suka dengan market flat? Ada, boleh saya tahu tak? Siapa yang suka dengan market flat? Okay, sebab ada setengah jenis trader dia suka dengan market flat tau sebenarnya. Dia suka dengan market flat sebab apa yang dia cuba buat tension. Kenapa tension tu tuan? Scalper suka market flat, betul? Scalper suka market flat sebenarnya. Tapi dia akan cuba buy dia support, set resistance. Itu yang saya maksudkan sebenarnya tentang mesin ATM. Okay, ada jenis orang dia suka market flat. Okay, macam MNFP je main. Okay, itu sebagai contoh lah. Alright, so okay. So kita nak tunjukkan tentang market downtrend. Market. Okay, saya share screen betul ke? Okay, betul. Okay, so kita nak tunjukkan cara kita nak plot market sideways pula. Okay, alright. So untuk kita plot market sideways ni sebenarnya, market sideways ni kita boleh katakan yang market dia tengah berada dalam ranging yang lebih kurang sama ataupun kita panggil sebagai kenaikan dan penurunan dia tu. Okay, saya minta maaf saya gunakan bahasa mudah, saya tak gunakan bahasa kalau saya gunakan bahasa sebab ramai trader bawah setahun kan kat dalam ni. So kita takut kita punya input malam ni tak sampai. Okay, so cuba permudahkan bahasa saya semudah yang mungkin. Boleh ke boleh ni? Okay, boleh ke boleh? Alright, thank you so much. Okay. Saya bawah setahun, betul. Okay, boleh. Okay, thank you so much. Alright, so untuk market sideways ni kita boleh katakan, saya tak nak sebutlah tentang high low semua tu. Okay, kita panggil sebagai benda ni dia punya ranging, kenaikan dan penurunan dia tu. Reversal point dekat candle tu kita panggil berada dalam ranging yang sama. Ini sebagai contoh. Right? Sama juga kita akan plot berdasarkan dua candle. Okay, dua candle atas tapi berbeza sedikit daripada uptrend dan downtrend. Uptrend dan downtrend berbeza sedikit, kita akan plot macam uptrend dan downtrend tu kita akan plot satu benda je kan. Uptrend satu dan downtrend satu. Tapi untuk sideways kita akan plot dua benda. Okay, kita akan plot yang kita panggil sebagai resistance dan support. Okay, sama juga. Dua candle kena bertemu, high candle, so kita akan plot resistance. Dia terlari sikit tak apa. Yang penting jangan obvious sangat dia lari. Okay, sama juga. Bottom kita akan plot berdasarkan dua candle. So kita akan plot support level dekat bawah. Okay, so inilah sebagai contoh market sideways. Okay, alright. Kita nak tunjukkan dekat dalam chart pula cara kita nak plot market sideways. Okay, kejap Alright, okay, kita tengok contoh market sideways pula. Okay, market sideways kita ambil contoh dekat Selcon lah. Okay, Selcon saya gunakan dekat weekly. Okay, alright. Ni saya dah plot maksud saya dah prepare benda ni sebab kita nak
kita nak jimatkan masa sebenarnya. Masa kita tak panjang kan. Tapi mungkin lepas ni contoh kalau korang ada nak kita tengokkan satu stok kan. Mungkin kita nak tengok je, kita nak tengok based on apa yang kita belajar malam ni. Alright. Okay, so sekarang ni kita dapat nampak market macam ni lah. Okay, alright. So apa yang kita dapat lihat masa ni market memang obviously lah kita nampak dia tengah sideways kan. Kalau kita nak katakan dia downtrend, susah juga sebab market dia tengah flat sekarang. Okay, dia tengah flat sekarang. So apa yang kita akan buat? Sama juga, kita akan plot resistance level dekat atas ni. Okay, ini yang kita panggil sebagai resistance level. Okay. Ini resistance level. Sekejap, saya ubah sekejap. Okay. So, sama juga. Dia ada at least dua candle bertemu. Macam case ni kita nampak banyak candle lah bertemu. So, makin banyak makin okey lah. It's okay lah. Tak ada masalah. Kalau makin banyak okey. Tapi jangan satu candle. At least dia mesti meet dua candle. And then yang kedua pula kita tengok okey. Ada kedua-dua benda ni. Right? So kita boleh plot lah benda ni. Okay, so ini yang kita maksudkan sebagai market sideways. Okay, so ini cara kita nak tengok market tu dia uptrend ke, downtrend ke sideways. Okay, ke sideways. Right? Okay, so far dapat tangkap tak tentang market sideways ni? Macam mana? So far okay tak? Dia sama je kan? Dia sama je macam, cuma beza dia kalau market sideways ni. Okay, macam contoh kan. Contoh saya nak tunjukkan. Macam tadi market uptrend. Okay, mana path. Okay, contoh ini market uptrend kan. Market uptrend. Kita akan plot support level kan, betul? Kita akan plot, kita akan plot benda ni lah, apa? Trend line. Okay, so kita dapat nampak market tengah berada dalam keadaan uptrend. So maksud dia, kalau dia break je level ni, kalau dia break je level yang kita dah plot ni, trend ni, so dia ada dua probability. Daripada uptrend, sama ada dia akan berubah arah kepada downtrend ataupun dia akan berubah arah kepada sideways. Okay, so di antara dua je. So sama juga masa market tengah berada dalam keadaan uptrend. Downtrend. Okay, market tengah berada dalam keadaan downtrend, kita akan plot resistance level. Kita akan plot resistance level. Okay, contoh. So maksudnya di sini, kalau dia dapat break dia punya resistance level dekat level ni, pun sama. Probability dia adalah antara dua je. Sama ada market akan dia reverse terus naik ke atas ataupun berubah arah daripada downtrend kepada uptrend, ataupun market akan berubah arah kepada mendatar lah. Okay? Itu sebagai contoh dia. So sama juga bila kita tengok market yang tengah sideways ni, di antara dua. Sama ada market dia akan continue naik ke atas ataupun dia akan berubah ke downtrend. Okay? So far okay? Alright, saya nak tunjukkan sebenarnya apa yang kita boleh buat kalau kita nampak market tengah berada dalam keadaan sideways ni. Ada yang nak tahu tak? Ada yang nak tahu tak? Tak nak tahu tak apa. Saya okey je. Okay? Nak tahu ke? Betul ke nak ni? Tak ramai yang nak ni. Tak apalah. Okay, kita share next event kita lah. Okay, betul nak? Nak? Okay. Saya share lah ramai yang nak kan. Okay, alright. Ada orang, jenis orang, okay, kita cuba plot okay, katakan market time ni kita nampak dekat level ni lah. Okay, alright. So, apa yang kita dapat lihat time ni, okay, katakanlah time ni kita cuba plot dekat area level ni. Okay, kita cuba plot dekat area level ni. Mungkin time ni kita nampak yang, ini cerita tentang market structure pula. Ini lain pula sikit, tapi saya nak bagi sedikit tips lah. Kita nampak market time ni tengah berada dalam keadaan, okay, mungkin kita nak cuba, kita belum pasti lagi sebenarnya, kita tak sure lagi market dia tengah uptrend ke downtrend. So apa yang kita akan buat, kita akan cuba buat assumption dulu. Kenapa kita buat assumption? Sebab based on ranging dia, kenaikan dan penurunan dia ni, kita nampak yang dia macam tengah bermain di dalam area ni. So apa yang kita boleh buat assumption adalah kita akan cuba gunakan level ni sebagai kita punya support. Kita akan gunakan level ni sebagai resistance kita. Okay, so apa yang kita akan buat, bila kita nampak market macam ni sebenarnya, apa yang ramai orang ataupun scalper ataupun jenis trader yang suka buy this area support, yang suka dengan market sideways ni, dia akan cuba buy di area support ni. So sebagai contoh, dia beli dekat area level ni. Okay, dia akan cuba beli dekat area level ni. Lepas tu apa yang berlaku, ni dia akan pasang stop limit dia siap-siap. Apa yang berlaku time ni memang tak jadilah, dia jatuh kan. Okay, tak apa.
dah kena dia mungkin dia punya stop loss decision, okey tak apa, dia akan cuba lagi. Dia akan cuba lagi buy di support. Macam case ni pula sekarang ni, okey dapat nampak saya cuba besarkan dulu. Okey, macam case ni pula kita dapat nampak yang dia dah 2 kali bertemu. So kita bolehlah buat assumption yang macam okey aku rasa dia okey ni sebab dia dah touch support je, lepas tu dia naik semula ke atas. Okey, tak apa, aku akan cuba. Dia akan cuba buy di area sini pula contoh. Dia cuba buy di area. Dia nak cuba buy di area 4% lah. Contoh kan ni 4% dia cuba buy. So lepas tu apa yang berlaku? Dia akan cuba sell. Mungkin contoh dia nak cuba buy sini, dia nak cuba sell sini. Mungkin contoh. Ataupun mungkin dia boleh gunakan decision. Mungkin dia tak nak ambil risiko yang besar. Mungkin dia nak cuba sell dekat area previous higher candle. Sebagai contoh. Kat level ni. So terpulang. Okay, ada orang dia akan cuba ride. Ada orang dia akan cuba gunakan trailing. Ataupun stop limit punya function. Dekat dalam korang punya broker, saya tak pasti. Tapi ada setengah broker dia offer benda tu. Okay, kita ambil contoh. Sekarang kita tengok. Alright. Okay. Alright. So inilah maksud kita yang kita nak cuba buy di area support dekat level ni, sell resistance. Ini yang kita panggil sebagai market flat ni boleh dikatakan mesin ATM lah. Okay, mesin ATM. Okay, ini sebagai contoh. Kita tengok. Okay, dia jatuh lagi. Jatuh. Okay, kita cuba buy lagi lah. Contoh kan, kita cuba buy. Okay, lepas tu dia naik lagi. Inilah sebagai contoh dia. Kita nak gunakan. Inilah setengah orang dia suka market dengan flat. Kenapa? Sebab dia suka. Dia suka tengok benda ni. Dia suka buy di area level ni. Contoh pump. Dia jual. Beli support, jual atas. Beli support, jual atas. Okay. So macam case ni market dia terus flat lah. Tapi dia dah mula test lah. Dia dah keluar. Dia masuk semula. Lepas tu apa yang berlaku time ni? Okay. Boleh dikatakan market ni daripada flat ni dia terus berubah arah kepada downtrend lah. Okay. Alright. So siapa dapat idea tentang kita nak gunakan tentang market sideways ni? Ke korang nak tengok lagi satu contoh plus? Senang ke senang? Saya rasa senang je kot. Kan? Senang kan? Senang kan? Topik kita malam ni senang je. Tak susah sangat. Senang. Betul. Alright. Contoh last. Okay. Alright. Kita ambil contoh. Kalau beli banyak kali tak banyak ke brokerage fee? Okay. Tentang brokerage fee ni senang je. Okay. Kalau kita untung, brokerage fee tu kita tak fikir sangat pun sebenarnya. Okay. Kalau kita untung. Melainkan yang kalau kita loss banyak, memang of course kita akan terasa lah, kita akan terkesan dengan apa? Terkesan dengan brokerage fee tu sebenarnya. Right? Okay. So saya nak bagi contoh last sebelum kita habiskan. Okay. Kita nak tengok dekat alamat. Okay. Tak apa. Okay. Kita tengok dekat dalam Nestle salah satu contoh terbaik kita nak tengok. Market yang market flat lah. Ini market flat dia. Okay, ini memang obvious lah. Memang obvious lah kita nampak market flat. So apa kita akan buat? Kalau macam saya akan gunakan box untuk kita determine benda ni. Okay, sebagai contoh lah. Kita ambil daripada previous lah. Okay, kita ambil daripada sini. Okay, katakan masa ni market tengah flat kan? Okay, masa ni market tengah flat. 1, 2. Okay. Katakan market time ni masih tengah flat. Okay. Sekejap Alamak. Macam mana nak? Okay. Katakan masa ni market tengah flat. So apa yang kita akan buat? Okay. Macam ni kita nampak kan market tengah flat kan? So apa yang kita akan buat? Masa ni kita tak akan beli dulu. Contoh. So kita akan cuba kurangkan risiko. Kita nak cuba beli di area bawah. Okay, itu pun kalau jadi. Tak jadi, tak apa. Kita cut loss. Itu je. Right? So, kita ambil contoh dulu. Market. Kita tengok weekly lah. Okay, kita tengok dekat weekly. Okay, kita cuba play. Okay, katakan masa ni. Apa yang berlaku? Faham? Okay, market boleh dikatakan dia dah jatuh, dia naik, dia main-main dekat level ni. Okay. Apa yang berlaku sebenarnya? Okay, kita kecilkan lah. Okay, besar sangat ni. Okay, kita akan cuba buy di area support. Macam level ni kan? Ambil contoh macam level ni. Masa dia tengah jatuh, kita akan cuba Q, mungkin kita nak cuba buy dekat area 143 ataupun ada seseorang dia nak cuba buy area ni terus. Okay. Dan kita tengok. Naik lagi, pump, kita akan cuba sell di atas. Sell atas. Okay, dah cukup. Okay, keluar. Okay, pump, makin jatuh lagi. Makin jatuh. Pump, okay. Mungkin kita dah boleh standby. Kita nak cuba buy lah contoh kan. Contoh. Ini case tadi bukan saya suruh buy Nestle, jangan salah anggap pula. Okay, right. Contoh, di atas sekali di bawah kita nak cuba buy, dan kita sell atas.
Itu je sebenarnya. Market flat ni memang senang sikit lah kita nak gunakan. Okay, contoh nampak. Kena dekat bawah, sell atas. Okay, bayangkan berapa kali benda ni. Right, inilah sebagai contoh kita nak gunakan. Senang tapi bila buat agak susah. Okay. Alright. Okay. Lihat web. Okay. Apalah. Alright. Okay. Tentang apa ni? Tentang mana tadi nak susah tu buat, nak buat tu susah. Okay, dia sebenarnya tak susah pun sebenarnya. Okay, ingat cakap saya Ingat cakap saya. Okay, sebagai contoh. So far okay korang? Semua okay Semua dapat tangkap tentang benda ni? Confirmation pada time frame berapa selalu digunakan? Okay, kita akan gunakan time frame sebenarnya. Kalau kita gunakan time frame besar sebenarnya, okay, macam kita ceritakan tadi, time frame besar tu adalah major trend. Major trend ni boleh dikatakan time frame yang kita gunakan sebagai untuk kita beri decision longer term. Okay, and then semakin kecil benda tu, semakin cepatlah kita punya decision. Alright, itu sebagai contoh dia lah. Alright, lepas tu tentang tadi kan ada yang ceritakan tentang nak buat tu nampak macam senang tapi susah bila kita buat. Okay, that's why kenapa sebenarnya bagi saya repetition is the mother of success. Okay, repetition is the mother of success. Boleh tak repeat after me? Boleh tak korang tolong komen dekat bawah? Sebab saya nak kalau boleh benda ni melekat. Melekat. Repetition is the mother of success. So bila kita dah belajar malam ni, okay, dah belajar, jangan risau kita punya session ni korang boleh tengok semula dekat dalam Bursa Academy. Korang boleh refer semula nanti video ni, jangan risau. For free je. Okay, nanti Syaz akan bagi tahulah cara nak dapatkan benda ni nanti. Alright. So kalau korang tak boleh melukis setiap hari 10 chart, okay, boleh tak? Korang rasa setiap hari boleh tak kalau korang lukis 10 chart? Boleh tak? Sehari 10 je. Sehari 10 je. Boleh ke? Susah ke senang kalau 10? Boleh? Alright. Susah? Okay, tak apa. Kalau 10 tak boleh, buat 20. Okay? 10 tak boleh, buat 20. Alright? Okay. Dia senang je. Kalau 10 tak boleh, kita buat 20. Okay? Alright. Puan Sarah, tengok Edispec. Okay, nanti saya akan bagikan contoh through Edispec dekat Q&A. Alright? Okay, 20 boleh insyaAllah. Sebab kena ingat setiap kali, macam contoh lah kita nak, bila kita ambil contoh Nicole David lah, Nicole and David. Korang rasa Nicole and David tu dulu, sebelum dia nak jadi champion dunia, korang rasa dia training berapa lama? Adakah dia lahir-lahir, dia main je macam tu, hobi-hobi, lepas tu dia jadi champion dunia? Of course tak kan? Of course dia ada proses dia. Of course dia ada cara dia nak praktis, dia jumpa coach ni, dia belajar cara ni, dia belajar skill ni. Alright? So itu yang membuatkan dia apa yang dia berada sekarang. So sama benda yang kita boleh apply sebenarnya. Kalau kita nak senang, nak mudah nampak benda ni, kita kena banyakkan praktis. Alright? Okay. Kadang-kadang satu pun penat gak mikir-mikir. Saya setiap malam 100 ni, Puan Zunaidah. Saya lagi lah pening, okay? Tapi itu sebagai salah satu benda cara kita nak sharpkan mata kita lah. Alright? You explain clear and interesting. Thank you so much, Miss Lily ataupun Madam Lily. Alright. Dan last kali saya nak tunjukkan lah dekat dalam kepada korang tentang, okay, market sideways tadi okay kan? Saya harap semua okay. Alright? So ini sebagai contoh lah. Alright, so last kali saya nak share sedikit tentang ilmu sebenarnya. So ilmu tanpa amal umpama pokok yang tidak berbuah. So make sure bila kita tanam pokok tu, okay, kalau kita tanam pokok apple, make sure yang tumbuh tu pun pokok apple lah. Bagi contoh, macam kalau contoh kita datang majlis ilmu, kita datang nak belajar, pergi lecture or something yang berkaitan, make sure kita dapat ilmu. Alright, so saya harap sedikit sebanyak sharing kita pada malam ini dapat membantu korang sebenarnya, membantu korang dalam buat decision trading, dalam membuat decision untuk menjaga semua benda. Alright, thank you so much. Dan kepada siapa yang nak, okay, boleh follow kita punya page, Facebook page dekat Lami Academy. Dan kalau nak PM tepi pun boleh, Telegram ID lah dekat dalam ni, Zafri Azizan. Okay, thank you so much. So saya akan pass kepada Syaz pula. Okay, terima kasih Encik Zafri Azizan di atas perkongsian yang diberikan. Okay, banyak ya tips dan ilmu untuk analisis yang kita dapat perolehi pada hari ini. Okay, sekarang kita akan masuk ke
sesi Q&A session. So kepada sesiapa yang ingin mengajukan soalan kepada Encik Zafri Azizan, bolehlah type soalan anda di Q&A box. Okey, soalan pertama daripada Mrs. Lily Lim. Boleh tak Encik Zafri Azizan explain macam mana kita nak trade with trailing yang Encik Azizan baru mention sebentar tadi? Alright, thank you so much Miss Lily Lim or Madam. Okay, sorry kalau tersalah. Okay, saya nak share sedikit Trailing is kita nak ubah, macam contoh kan, kita dah beli dekat sesuatu area tu. Okay, kita dah beli dekat sesuatu area tu, lepas tu kita tak nak take profit terus. Ada orang jenis dia nak tanya, contoh dia dah beli kan, dia dah beli dekat bawah, and then di mana aku nak take profit, di mana aku nak jual saham tu, right? Di mana aku nak buat semua benda ni. So, boleh tak saya tunjukkan dekat dalam chart? Okay, alright. Syaz? Alright, saya nak tunjukkan dekat dalam chart Kita ambil contoh. Okay, ni tadi kan, kita ambil contoh ni lah. Okay, kita ambil contoh, siapa tadi tanya? EduSpec kan? Okay, kita ambil contoh EduSpec lah. Alright, trailing trailing. Okay, wait. So, sebagai contoh, ini sebagai contoh dia trailing. Trailing position dia macam ni. Saya bagi contoh ini korang kena take note tentang trailing ni, benda yang sangat penting sebenarnya. Okay, saya tak rasa ramai orang suka untuk share benda ni, tapi tak apa, saya suka sharing. Okay, right. So take note benda ni. Take note. Okay, katakan masa ni contoh lah contoh. Katakan masa ni market dia tengah berada dalam keadaan macam ni. Okay, keadaan macam ni. So apa yang kita akan buat? Ada jenis orang dia akan cuba buy on breakout. Ada jenis orang dia akan cuba buy di area support. Support mungkin dekat RM12 sen lah, contohkan 12 sen. Tapi current price is, okay, kita andaikan sekarang ni current price dia macam ni So apa yang kita dapat nampak is, okay, saya rasa based on saya punya expectation, okay, ini sebagai contoh lah, mungkin dia nak gunakan apa? Mungkin dia nak gunakan harmonik lah, contoh kan, dia nak gunakan harmonik lah sebagai contoh. Okay, macam ni harmonik tak kena juga. Okay, contoh lah, dia nampak, okay, pergi 88.6. Okay, dia rasa mungkin market dia boleh naik sampai level area ni sebagai contoh. So, dia yakin, contoh lah kan, macam saya harmonic trader, so saya akan, okay, saya yakin mungkin market akan pergi level atas tu. So, apa yang saya buat, okay, macam saya jenis buy on depth, buy on support, BOS. So, saya akan buy di area support. Ini contoh lah. Ada orang dia selesa dengan buy on breakout. Tak apa, tak kisah. Tak ada salah pun sebenarnya. Dia tak salah pun. Okay, yang mana kita rasa sesuai untuk kita akan cuba. Gunakan je benda tu. So, contohlah kita dah buy dekat area level ni. Okay, saya plot je Saya tukar color ni lah contoh. Alright. So, kita nak buy di area level ni. So, sebelum kita dah buy, kita dah pasang siap-siap kita punya cut loss decision. Katakan kita nak gunakan based on previous level lah sebagai contoh. So, ini level cut loss kita. Plot merah dapat nampak Semua okey dapat nampak? Saya harap dapat nampak lah. Okey. Alright. Sebagai contoh, kita nak buy di area 14 sen. Lepas tu, kita punya cut loss decision dekat 10.5 sen. Okey, so kita cuba play. Baik, kita cuba play. Okey, dah naik ni. Dah naik. Okey, tak apa. Kita biarkan dulu. Okey, tak kena lagi kan kita punya cut loss decision. Okey, asal lambat La ilaha illallah. Monthly pula. Okey, alright. Okey, market dah naik kan? Okey, market dah naik. Okey, masa market dah naik macam ni, kita tak akan take profit terus. Ini trailing punya terms trailing punya terms. Kita tak akan take profit terus. So, apa yang kita akan buat adalah instead of kita pasang kita punya cut loss dekat level ni 10.5 sen, kita akan ubah kita punya cut loss ataupun kita ubah benda tu kita panggil trailing lah ataupun kita panggil sebagai price stop ataupun kita panggil sebagai profit cut. Okay, so instead of kita loss dekat level ni, contoh kan kita gunakan dekat level ni kita nak cut loss, kita ubah, kita pasang stop limit. Kita pasang stop limit dekat dalam kita punya platform tu contoh. So,
at least kalau dia jatuh pun, kita taklah, kita macam contoh ada jenis orang dia nak biarkan kan, dia nak biarkan je naik. Tapi how if kalau dia semakin naik, dia naik tiba-tiba dia jenam jatuh. Itu yang menakutkan. So instead of macam tu, kita akan cuba letak kita punya cut loss di area level ni. Maksudnya stop price lah. So maksud kalau dia jatuh pun, dia akan terkena dekat level ni. So busuk-busuk adalah kita dapat dalam berapa persen? Adalah dalam 27%. Ini sebagai contoh. Tapi ada orang dia jenis okay, kita akan cuba pasang di level ni. Okay, betul, kita cuba play lagi. Kita nampak. Tengok. Okay, main. Pam, okay, naik lagi. Okay, naik lagi. Lepas tu kita akan ubah pula. Ini tadi kan kita punya stop price. Kita akan ubah dekat level ni. Ini saya nak bagi idea je Nak bagi idea. Ada cara dia. Untuk kita trailing ni ada cara dia juga sebenarnya. Dia memang ada cara dia. Yang systematic. So insyaAllah kita akan share benda ni lah nanti. Okay, saya nak bagi korang idea je dulu. So, tadi daripada 25% contoh kan. So ini yang sebagai contoh. Kita punya secure dapat lebih lagi lah sikit. So kita akan cuba play lagi. Okay. Kita akan cuba play contoh. Okay, lepas tu stop price kita. Dah price semakin naik kan, kita ubah lagi. Kita ubah lagi kat level ni lah contoh. Kita ubah. Lepas tu kita biarkan je lah. Kita biarkan. Okay, selagi tak kena, okay lah. Macam contoh kita trader yang busy lah contoh kan. Kita ni busy, kita bekerja. So bayangkan kita tinggal je benda ni, tiap hari kita update, and then kita buat kerja. Dah, kita pun macam relax ya. Macam contoh ni. Contoh kes ni, market makin naik lagi. So apa kita akan buat? Okay, kita tamak sikit lah kan. Aku tamak lah, aku nak lagi profit lebih. Ubah lagi contoh. Go play lagi. Itu je. Pasang, tinggalkan. Macam kes ni dah kena kan. So, dah kena. Okay lah, boleh lah, kita dapat lah. Itulah sebagai contoh kita nak gunakan dekat dalam trailing position. Ini sebagai contoh dia. Right? So, saya harap dapat membantu menjawab persoalan Madam Lily. Right? Okey, soalan seterusnya, bolehkah Tuan Zafri bagi teknik, macam mana teknik average down sesuai ataupun kita terus cut loss kalau market tu downtrend? Okey, terus terang saya nak cakap tentang trading lah. Okey, tentang trading ni sebenarnya kalau boleh kita cuba elakkan lah untuk kita buat average down. Kenapa? Sebab kalau kita average down sebenarnya kita takut yang market akan continuously semakin jatuh. Kita ambil contoh macam dekat dalam Supermax Okay, kita ambil contoh dekat dalam Supermax. Bayangkan Supermax daripada RM9. Bayangkan ada case ini case yang betul-betul terjadi dekat kita punya seorang rakan lah. Okay, tak nak bagi tahu siapa, dia ada join ni. Okay, so apa yang berlaku masa tu dekat RM9 dia beli. Okay, jap saya nak tunjukkan lah. Senang sikit. Macam best case kan kalau kita nak tunjukkan dekat dalam chart. Kita ambil contoh Supermax. Tak habis lagi. Okay. Kita ambil contoh dekat Supermax lah. Kalau kita nak average down ni terus terang, kita memang tak galakkan untuk kita average down. Cuba korang bayangkan. Bukan RM9. RM9 tu top bluff. Okay, cuba bayangkan. Kalau kita terkena dengan market yang macam ni. Okay. Bayangkan kalau kita terkena dekat market macam ni. Mungkin kita tak beli dekat RM11 lah. Mungkin kita beli dekat area ni kot. Dekat area mana? RM9 lah sebagai contoh kan. Kita beli dekat area RM9. So bayangkan. Price that time ni kita beli dekat level ni. Dia jatuh, kita cuba average. Okay, dia naik lagi lah. Dia naik. Time ni kita rasa macam mungkin market boleh pergi lagi. Tapi apa yang berlaku? Dia jatuh. Dah jatuh, kita average lagi. Okay, kita cuba replay lah senang cerita. Okay, contoh market time ni dia jatuh kan. Dia jatuh, kita cuba lagi buy dekat area level ni. Kita cuba buy, kita averagekan lagi, kita cuba tambah lagi. Average ni, okay, mungkin nama yang tak tahu kan average ni apa. Average ni adalah macam contoh, first pembelian kita beli 10,000 unit lah, contoh kan. Lepas tu second, masa harga jatuh, tiba-tiba kita nak averagekan harga. Macam contoh daripada 10,000 tu, RM5 lah kita beli. Second price is kita beli juga di amount yang sama, 10,000, kita beli di harga RM4. Okay, contoh. So RM5 tambah dengan RM4 bahagi 2. So the average price is RM4.50. So kita punya pegangan harga dia RM4.50 lah sudah. Tak lagi macam yang before RM5. Okay, kita nak cuba average down. Tapi apa yang berlaku masa tu, market dia semakin jatuh lagi. Okay, market semakin jatuh.
Market semakin jatuh tau. Dia semakin jatuh dan semakin jatuh. So, that's why kenapa kita tak galakkan untuk kita average down sebenarnya. Right? Sebab ada jenis orang, dia average down dan average down sampai duit dia habis. Okay, sampai duit dia habis. Melainkan korang ni trader tegar lah. Trader tegar ataupun mungkin korang ni jenis yang banyak duit, okay, it's okay. Tapi still sama juga, kita memang takkan galakkan. So, it's better untuk kita cut loss dan kita akan cuba cari entry semula. Okay, sebab yang paling penting dalam trading ni adalah kita cuba nak cari entry yang sesuai dan tepat. Bukanlah tepat. Okay, kalau harmonic trader kita boleh panggil benda ni sebagai sharp entry lah. Okay, so penting sebenarnya kita nak cari entry yang betul sebenarnya. It's okay, kita cut loss kecil, it's okay. Yang penting kita boleh cuba berkali-kali. Sebab trading is all about managing your risk. Bukan it's all about multiplying your capital. Okay, so siapa yang dapat, bagi saya lah sebenarnya, siapa yang dapat jaga defensif sebenarnya, okay, dia punya offensif tu lagi kuat sebenarnya. Right? So saya harap dapat menjawab persoalan tuan lah. Okay? Right. Okay. Boleh ke Tuan explain lebih pasal volume dan price? Okay, volume dan price ni sebenarnya adalah apa ni, benda yang berkaitan dengan, okay, kita ambil contoh dulu kita bedah dulu benda ni. Price ni adalah kalau dekat dalam saham kan, harga dia ni kecenderungan dia untuk berubah ni sebenarnya adalah disebabkan oleh demand and supply. Okay, demand and supply. So maksud di sini, semakin tinggi demand, semakin naiklah harga tu. Okay, sama juga semakin lower the demand, maksud dia ramai orang menjual lah, lower the demand, lower lah the price. Okay, itu yang kita maksudkan di dalam dekat dalam price. So pergerakan harga ni sebenarnya digerakkan sebenarnya oleh demand. So maksud kalau demand dia tinggi, harga akan naik. So mana kita nak tengok benda tu? So kita boleh tengok daripada volume sebenarnya. Okay, daripada volume yang masuk dan volume yang keluar. Dekat dalam platform pun ada volume yang masuk dan keluar. Dekat dalam chart pun kita boleh tengok dekat dalam indikator lah. Okay, indikator volume. Indikator volume kita boleh pecahkan dalam masa sejam, berapa banyak volume masuk, dalam masa 5 minit, berapa volume yang banyak masuk. Alright, tapi most of the time volume memang betul. Volume tak pernah menipu. Okay, volume tak pernah menipu. Tapi still sama. Kita nak buat decision based on volume. Kadang-kadang ada masalah dia macam ni. Masa price kita nampak, oi volume dah start naik ni. Aku yakin harga naik. Aku yakin, confirm 5,000. Tak 5,000, sikit sangat tu 5,000. 50 juta lah contoh kan volume masuk. 50 juta masuk. Okay, tiba-tiba the next day is volume yang keluar lebih kurang 30-40 juta ataupun more than 50 million. So, masalah dia adalah kalau boleh pengajaran dia, kalau kita nak gunakan volume sekalipun, tolong jangan fear of missing out lah. Okay, tengok dekat dalam chart juga. Masih boleh tak benda ni? Okay, even though kalau kita rasa kita nak masuk pun, biarpun kita rasa benda tu dah berada dekat dalam area pucuk, it's okay. It's okay. Bertenang. Point dia adalah bertenang. Sebab kita ni, bila kita panik, of course, percaya cakap saya, korang takkan boleh buat decision. Point dia adalah bertenang. Korang kena bertenang, relax, it's okay. Follow money management. Kalau korang rasa dia boleh pergi naik lagi, it's okay. At least korang kena kawal korang punya risiko. Sebab kita takut sebenarnya. Kalau price dia semakin jatuh lagi, kita tak boleh buat apa-apa. Sebab ada case orang sebenarnya, ada case dia adalah ini kita cerita dengan kita punya student kan. So di cerita-cerita case dia sebelum ni dia katalah dulu dia beli ada satu counter ni lah, dia beli satu counter, lepas tu apa yang berlaku, dia average down sampai harga tu dah jadi super penny lah, harga dah memang super penny dah, sampai dia kata kalau dia jual pun market dia sekarang, dia punya share tu boleh buat beli roti canai je kata dia. So kita tak nak trade macam tu. Okay, kita nak kalau boleh kita jaga money management kita. Of course, bila kita masuk dekat dalam trading ni, kita tak boleh lari daripada loss. Okay, sebab itulah risiko dia. Tapi apa yang penting adalah macam mana kita nak sustain dan kita nak preserve kita punya capital. Itu yang lebih utama. Right? So saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Okay? Okay, soalan seterusnya daripada Lily. For this trading method of trade, is it set sell with stop limit? Is it important? Yes, true. Sangat important. Dia tak disebabkan oleh apa yang kita belajar malam ni je. Bukan tentang apa yang kita belajar malam ni dan bukan apa yang kita
gunakan strategi-strategi lain. Macam contoh kita gunakan strategi ni, strategi tu dan strategi ni. Bagi saya, even kita gunakan bermacam-macam strategi sekalipun, saya percaya setiap strategi dia ada money management dia. Okay, dia ada money management dia. Sebab penting untuk kita set cut loss tu sebenarnya. So kalau kita nak jaga kita punya capital, sebab bukan apa. Kena ingat satu benda dalam market ni, tak ada orang tahu, tak ada siapa yang boleh tahu apa yang bakal berlaku besok hari. Kita boleh predict, betul. Kita boleh predict, mungkin harga boleh pergi level ni. Macam Harmonic kata, okay, dia mungkin boleh pergi dekat RM1. Itu target dia, contoh. Target je. Tapi kita tak tahu. Sebab semua benda adalah probability. Kena ingat, tak ada method yang confirm dalam dunia ni. Ingat, kalau ada orang kata method tu confirm, okay, confirm boleh buat profit, korang boleh report dia dekat Security Commission, ataupun korang boleh cari siapa-siapa yang ada bekerja dekat Bursa Malaysia, boleh pergi report. Sebab dalam trading, kita tak boleh bagi promise return. Right? So, dia memang tak ada teknik yang holy grail ataupun kita panggil sebagai teknik yang 100% dia bagi kita winning rate yang betul. So, berbalik kepada asal tadi, money management. Penting sebenarnya. Kita nak gunakan apa-apa benda sekalipun, kita kena sentiasa jaga kita punya money management. Kita punya cut loss decision, kita punya entry point. Okay, take profit tu kita pasang trailing lah contoh kan. Atau korang nak take profit terus pun tak apa. Yang penting preserve kita punya capital. Itu yang paling penting sebenarnya. Okay, so saya harap dapat menjawab persoalan Madam Lily. Madam atau Miss. Okay. Soalan seterusnya daripada Zulfakar. Kalau trader part-time, broker yang langgan tiada sistem SSL ataupun buy on limit, ada cadangan tak nak buat trailing or entry price at certain price? Cadangan saya kena buka lah dekat broker yang ada sistem stop limit. Itu cadangan saya. Sebab kalau kita nak cuba macam contoh, function tu sangat penting tau bagi trader. Function tu sangat penting. Bagi kita yang trader part time lah, trader part time ni of course dia busy dengan kerja. So apa yang dia boleh buat? Dia tak boleh nak monitor all the time. Ataupun mungkin kalau dia percaya dekat, mungkin contoh dia ada wife kan, contoh. Mungkin wife dia boleh tolong tengok kan. Itu salah satu solution dia lah. Kalau brokerage, mungkin platform tu tak ada function tu kan. Tapi kalau tak ada, mungkin boleh consider lah Tuan Zulfakar. Okay, mungkin kita boleh PM tepi. Tak, Tuan Zulfakar saya kenal Saya kenal kita punya alumni, kita punya student. Boleh PM tepi. Okay. Soalan seterusnya daripada Aiman. Apakah exit position bila price hit cut loss ataupun bila break cut loss? Bila dah hit cut loss. Sebab kalau kita nak exit position bila dah break cut loss, okay, contoh kita dah prepare kita punya risk tu kan, contoh dalam 10%. Contoh dah 10% dah ni, kita nak cut loss dekat 30% lah contoh. 30% is 10% daripada kita punya duit. So apa yang berlaku kalau kita cut loss below daripada bawah tu, okay, ada perkara yang selalu terjadi adalah dia akan junam terus, ataupun yang kedua adalah kita tak nak cut loss. Sebab kita akan tiba-tiba keluar rasa yang macam aku rasa boleh pergi lagi ni. Okay, lepas tu tambahan pula dengan grup Telegram yang terlalu banyak. Siapa dekat dalam ni grup Telegram dia lebih daripada 10? Okay, baik mengaku sekarang. Kita gurau-gurau. Okay, itulah sebagai contoh. Kita nak elakkan benda tu. So kita tak tahu apa yang bakal berlaku dekat dalam market. That's why kenapa kita kena sentiasa jaga benda tu. Ada jenis orang dia kata, kan kalau kau tak cut loss ni, memang naik dah ni. Sayang dah kau cut loss. It's okay. Kalau kita still rasa ada faith dekat dalam counter ataupun kita punya decision tu, it's okay. Follow rapat. Cut loss dulu. Dan kalau nampak dia nak naik dah, okay, it's okay. Baru kita masuk semula. Alright? Itu sebagai contoh dia. Harap dapat membantu menjawab persoalan tuan. Okay? Okay. Soalan seterusnya daripada Nur Hisham, kalau dari ordinary right with warrant patut jual ataupun kita biarkan saja? Okay, kalau dapat ordinary right with warrant patut jual atau biarkan sahaja. Okay, kalau saya, tanya dekat saya, okay, dia dah jauh kan, okay tak apa, dia special sikit malam ni. Okay, kalau saya sebenarnya, kalau kita dapat ordinary share, dan warrant tu kan, dia depends sebenarnya. Kalau saya akan tengok daripada movement mak dulu. Movement ibu dia lah. Ibu dia. Kalau ibu dia okey, good. Saya nampak okey, so saya akan biarkan. Sebab saya percaya movement mak dengan anak ni dia bergerak seiringan. Kalau mak naik, anak pun akan naik lah. Okay? Itu sebagai contoh dia. Tapi terpulang, ada jenis orang, dia jenis yang macam dia trauma kan dengan warrant. Mungkin dia nak fokus dekat mak je contoh.
tak apa, tak kisah, boleh jual, tak ada masalah. Jual terus pun tak apa. Okay. Tapi kalau dia rasa macam, okay, dia tengok dekat dalam chart kan, contoh, dia buatlah calculation dia, contoh kan, dia gunakan elite wave, mungkin dia tengok, okay, dah apa ni, macam dia nak break ni, wave 3 dah ni, wave 3 memang kau naik ni, contoh kan, contoh kan. So harmonik pun kata macam ni, nampak boleh pergi jauh lagi, 1618 semua, okay, it's okay. Boleh hold, tak ada masalah. Okay, tapi kalau rasa risiko tinggi, boleh buang. Okay, bukanlah buang, maksud saya macam bolehlah jual terus. Alright, so saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Okay, soalan seterusnya daripada Mr. Tan. Tuan, tadi tuan ada sebut pasal pasang stop limit. Maksudnya sistem akan automatic cut loss untuk saya ke? Betul Tuan Tan, betul. Macam stop limit ni sebenarnya, dia ada limitation dia tau. Kena ingat stop limit ni adalah bukan function daripada exchange. Exchange ni adalah Bursa Malaysia lah. Bukan Bursa Malaysia yang provide benda ni, tapi yang provide adalah broker. Broker adalah macam contoh, boleh tak saya sebut? Okey lah, sebagai contoh, broker-broker lah, bank-bank, institution yang kita buka account CDS tu kan. Mungkin M Plus ke, mungkin apa, RHB ke, Maybank ke, sebagai contoh lah. Okay, so maksud dia, dia ada limitation dia juga. Sometimes, kalau terkena masa tu broker tu dia punya platform system down, stop limit tak boleh pakai. Itu sebagai satu contoh kelemahan dia juga. Okay. Lepas tu yang kedua pula adalah masa contoh kalau macam harga tu dia spike. Spike dia semakin jatuh, dia bukan jatuh yang sikit-sikit kena tau, dia jatuh tiba-tiba. Dia ada probable yang kita punya stop limit tu tak mengena lah. Macam baru-baru ni, bulan lepas ke 2 bulan lepas tak silap saya, ada satu case kita punya rakan kot, kita punya student ke apa saya lupa, apa yang berlaku time tu dia pasang stop limit tapi masa tu price dia tiba-tiba membuang. Tak silap saya dekat ada satu counter ni lah, sampai orang benci sangat counter tu sekarang. Saya tak tahu kenapa. Dia tak terkena. Maksud dia punya order tu, dia punya stop limit yang dia pasang tu tak trigger. Sebab price dia tiba-tiba spike jatuh ke bawah. Tapi benda tu memang jarang sekali berlaku lah. Saya boleh katakan dalam saham kita boleh katakan dalam 10,000 kot case tu berlaku. Okay, dalam futures jangan cerita lah. Dalam futures memang dia sentiasa benda tu berlaku. Dia sebab volatility lah market tu, senang cerita. Alright, so saya harap dapat menjawab persoalan tuan. So betul, dia memang automatically trigger lah. Okay, soalan seterusnya daripada Ms. Kayong. Okay, kalau kita set the price drop at certain level, tapi the next day dia continue decrease, is our loss only limited to the set level only? Okay, if you set the price drop at certain level, yeah, and then then the if you next set day the dia price- continue decrease. is our loss only limited to the set level only? Okay. Pasal stop limit kan? Betul. Kalau stop limit, yes betul. Maksud dia kalau macam contoh, kita dah setkan dekat, contohlah kita beli dekat 50 sen, kita set nak cut loss dekat area 45 sen contoh. Okay, masa tu harga dah kena dekat 45 sen, dan lepas tu besok tiba-tiba dia continue lagi drop. So tak ada masalah, price dia akan stop dekat 45 sen lah. Okay, so at least kita punya risiko tu, loss tu dalam 5 sen lah. Macam contoh besok tiba-tiba harga jatuh sampai 30 sen kan. So instead of kita rugi dalam 20 sen, kita rugi dalam 5 sen je. Okay, itu sebagai contoh dia, kita nak gunakan. Alright? Okay, soalan seterusnya daripada Miss Lily Lim. Okay, macam mana kita nak tengok trend of plantation sector with some company yang ada low volatility ataupun high volatility? If the company has a very good fundamental tapi ada low liquidity of share, tuan rasa dia boleh uptrend ke? This type of company is advised to trade. Boleh ke kita trade for this kind of company? Okay, sebenarnya dia bergantung kepada seseorang tu. Ada kepercayaan seseorang tu. Kadang-kadang dia percaya yang market dia boleh pergi. So it's okay, kita boleh masuk. Tapi kalau kita buka dekat bahasa teknikal pula, sangat penting kalau kita nak gunakan, kita nak cari market yang volatile. Okay, kita nak cari market yang volatile. So macam contoh tadi kan, cerita tentang plantation. So instead of kita masuk dekat saham plantation, why don't kita masuk dekat futures? Futures market. Futures market yang dekat Bursa Malaysia pun ada. Bursa Malaysia Derivatives.
Okay, sebab market lebih volatile. So instead of kita masuk dekat plantation tu, yang kita pun tak pasti sebenarnya. Sebab market dia main dekat level tu je kan. So, daripada kita masuk dekat level tu, kenapa kita tak masuk dekat dalam futures? Kan lebih volatile, kan lebih best, lebih seronok sebenarnya. So, dia bergantung juga sebenarnya. So, ada orang dia jenis yang mungkin dia nak masuk dekat counter plantation sebagai contoh yang market yang kita pun tak tahu sebenarnya volatility dia macam mana. Kadang-kadang apa yang korang nampak dekat market, okay, dekat dalam market ni dia ada banyak types tau. So jangan tersilap tengok pula sebab ada satu market yang kita tak boleh trade sebenarnya. Sebagai contoh, apa satu market tu, lip market asal saya lupa maafkan saya kalau saya tersilap, lip market. So lip market ni adalah market yang kita boleh sophisticated investor je lah yang boleh trade, yang boleh masuk. So maksud kita tak boleh trade masuk keluar sesuka hati. Okay, sebab dia nak gunakan kita punya dana, kita punya duit sebagai shareholder ni untuk improve dan membangunkan bisnes dia. Alright, so sebagai contoh lah macam tuan tadi kan cakap nak masuk dekat counter macam ni, macam ni, so it's okay. Kalau tuan percaya dengan counter tu, dia boleh pergi, it's okay, boleh hold. Mungkin tuan boleh jadi successful investor in future. Saya doakan juga. Alright, so saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Okay, boleh soalan seterusnya daripada Sia. Boleh beritahu apa percentage yang sesuai untuk cut loss yang you guna? Follow live saya. Tak, gurau. Okay, tentang percentage ni sebenarnya dia ada 3 types. Okay, take note saya takkan type benda ni. So saya nak korang tulis benda ni. Benda ni sangat important. So please tulis benda ni. So dia ada 3 type of money management sebenarnya. Okay, 3 types. Tapi saya akan share 2-3 lah kot. So yang pertama adalah money management. So untuk money management ni adalah kalau kita, saya ambil secara ringkas So dia panggil benda ni sebagai 1:1. So 1:1 ni yang kita panggil sebagai, kalau kita punya potential profit kita nampak dekat contohlah dalam 50%, so kita punya cut loss pun kita boleh letak dekat 50%. Okay, itu sebagai contoh. So itu yang pertama. Yang kedua pula adalah kita boleh gunakan based on technical tools. Okay, technical tools ni apa benda? Okay, technical tools ni ada orang dia akan gunakan dekat level gunakan based on previous low, ataupun kita gunakan candle sebagai contoh. Ada orang dia akan gunakan macam contoh kita harmonic trader kan. Harmonic trader kita always gunakan Fibonacci sebagai kita punya decision ataupun trading plan. Okay, itu yang kedua. And then lepas tu yang ketiga pula adalah trading plan, percentage, apa lagi money management lah. Okay, money management based on percentage. So ada yang gunakan 2:1. 2:1 ni sebagai contoh macam dia nampak take profit ni boleh nampak macam mungkin dalam naik sampai berapa mungkin RM1 boleh naik sampai berapa, sampai RM3 lah contoh kan. So dia akan cuba pasang cut loss dekat area yang kecil. Okay, ada yang gunakan 2:1, 1:2. So terpulang sebenarnya. Okay, ikut kita punya kesesuaian. Ada orang jenis dia duit banyak. So duit banyak it's okay sebenarnya untuk dia, mungkin dia nak cuba riskan dalam 30%, 40%. Tapi ada orang ni modal dia sikit, kecil. So, dia bergantung dengan kita punya kesesuaian. Dan cara kita trade pun mainkan peranan sebenarnya. Alright. So, saya harap dapat membantu menjawab persoalan. Sesi ulangan. Okay, sesi ulangan boleh tengok nanti. Nanti Syaz tunjukkan. Okay, jadi nak tengok semula sesi ulangan ni. Okay, berikut merupakan soalan terakhir sebab kita dah berada di penghujung masa. Okay, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zafri Azizan di atas kesediaan untuk menjawab pertanyaan kita pada malam ini. Okey, sebelum kita akhiri webinar kita pada malam ini, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan Bursa Academy. Bursa Academy merupakan platform untuk pelabur-pelabur yang baru ataupun pelabur-pelabur yang lama yang ingin mempelajari ilmu perdagangan dan pelaburan. Sekiranya anda ingin melihat kembali kita punya rakaman webinar kita pada malam ini atau ingin mendapatkan slide untuk malam ini, anda boleh layari di Bursa Academy website iaitu di www.bursaacademy.bursamarketplace.com ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di papan skrin anda. Okey, untuk next webinar kita seterusnya itu bertajuk Investing Opportunities in the Post-Pandemic World. So yang bertarikh 19 Mei 2021 iaitu pada hari Rabu minggu depan dan tarikhnya minggu depan dan minggu depannya.
Dan masa 8.30 macam biasa 8.30 sampai 10 malam, and saya sudah letak registration link di chat box, so anda boleh cepat-cepat daftar untuk kita tahu lagi macam mana kita nak invest dekat dalam keadaan post pandemic ni kan. So untuk dapatkan Risaukan. tips-tips anda bolehlah daftar cepat-cepat. Semoga kita akan dapat tahulah banyak benda daripada webinar ini. Okay. Berikut merupakan siapa yang ingin bertanya soalan yang tidak dapat menjawab soalan lagi, bolehlah anda pergi ke Facebook page Lami Academy ataupun Telegram Zafri Azizan untuk bertanya dengan lebih lanjut kepada speaker kita pada malam ini. Okay, jangan segan silu, anda boleh contact Encik Zafri Azizan untuk soalan-soalan yang tak dapat kita jawab pada malam ini. Okay, kita dah berada di penghujung. Saya ingin mengucapkan lagi sekali terima kasih kepada partisipan kita pada malam ini dan kepada kita punya speaker iaitu Encik Zafri Azizan. Thank you so much. Semoga selamat berehat Terima kasih dan selamat berehat. Selamat berehat kepada semua juga. Okay, selamat malam Hari Raya. semua. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Thank you so much. Okay, take care Syaz. Okay, take care. Bye.